سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب وهداية نصوح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا لكل أوامرك ونهيك ولهم الملائكة المقربين وافتح علينا برحمتك ولنا رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ مسلمة لا نفعنا في الدارين. Tetapi dimaafkan orang yang kena bala banyak megaru-garu. Sekira-kira tiada kuasa ia sabar atas tiada garu. Maka tiada batal sembahyang dengan bergaru 3 kali dan lebih. Ini daripada dulu sekiranya dengan tidak ada keuzuran perbuatan yang banyak yang berturut-turut dengan anggota besar membatalkan sembahyang. Maka di sini diistisnakan daripada hukum yang tersebut dengan katanya tetapi dimaafkan orang yang kena bala orang yakni orang sembahyang lah. Orang yang sembahyang yang kena bala banyak menggaru. Banyak megaru-garu. Banyak tu dibala tu taswir bagi dibalakan dengan banyak garu sebab dia gatal. Sekira-kira tiada kuasa ia orang tadi sabar. Tak boleh nak tahan, tak boleh nak sabar atas tiada bergaru. Jadi dengan sebab gatal dia tu kuat, tak boleh nak sabar, tak dapat tidak dia kena garu juga di dalam sembahyang. Kalau tak garu tu menghilangkan khusyuk dalam sembahyang. Kalau dia tergaru tu habis, boleh tahanlah gatal dia tu dan boleh tambahkan khusyuk lagi. Sekiranya kalau tak garu, hilang khusyuk dia dalam sembahyang. Maka tiada batal sembahyang untuk orang yang gatal tadi, tak boleh nak sabar daripada tak garu. Kalau tak garu tu tak boleh duduk. Maka tiada batal sembahyang dengan bergaru, dengan sebab dia bergaru 3 kali, maknanya lebih banyak lah tu. 3 kali, yakni 3 kali berturut-turut. Dan lebih, yakni lebih daripada 3 kali. Dan lebih daripada 3 kali. Maknanya garu lebih pada 3 kali ni garu sehingga gerak anggota besar. Gerak tapak tangan. Adapun kalau garu dengan jari saja tu maka tak dibilangi di sini sebab bergerak anggota kecil tidak membatalkan sembahyang. Jadi bahasan kitanya gerak dia tu, garu dia tu sehingga gerak tapak tangan atau gerak sendi siku artinya bahu. Dengan sebab dia tu tak boleh nak sabar. Kalau tak garu tu boleh itu menghilangkan khusyuk dia di dalam sembahyang. Maka dia pun garu sehingga lebih daripada 3 kali, artinya 3 kali atau lebih pada 3 kali, maka dimaafkan. Bisa. Dan yang dibilangkan pada langkah itu hasil dengan memindahkan sebelah kaki. Kemudian maka dipindah
dilanjutkan pula kakinya yang sebelah lagi. Maka iaitu dibilangkan langkah yang kedua. Sama ada dihantarkan berbetulan pada hadapan atau dikembalikan ke belakang. Ya. Ini masalah kita berlangkah. Maka nak bilang 1, 2, 3 tu cara mana? Dia katanya dan yang dibilangkan dan yang dikirakan pada langkah itu hasil dengan memindah sebelah kaki. Kita akad, lepas tu pindah. Tak kira pindah ke depan ke, pindah ke kiri ke, pindah ke kanan ke, atau pindah ke belakang ke. Kemudian maka dipindahkan di hadapan pula. Di hadapan tu tak jadi kaitnya. Ghalibnya pindah ke depan lah. Di hadapan tu kira ghalib pula. Kaki yang sebelah. Ini kaki yang sebelah lagi. Jadi kita tapak kaki kita begini. Duduk begini. Apabila kita pindah ke depan. Akad pindah tak sini. Itu dah satu kali. Lepas tu atasnya maka apabila pindah gitu dah satu kali, asalnya sama begini. Kita pindah ke depan. Kaki kanan pindah ke depan. Satu kali. Letak. Lepas tu tarik balik. Maka jadi 2 kali. Artinya kaki kanan ke depan. Kaki kiri ke depan pula. Dah jadi 2 kali. Maka iaitu dibilangkan langkah yang kedua. Jadi maknanya kaki itu kalau kita akad letak di depan. Lepas tu contohnya yang pertama kita akad kaki kanan. Masalah. Kaki kanan letak di depan. Lepas tu selepas tu maka kita akad pula kaki kiri. Pindahkan pula kaki kiri. Maka dah jadi 2 kali. Sama ada diletakkan berbetulan pada hadapan atau dikembali ke belakang. Jadi maknanya kita tamanya begini. Kaki kanan jaka di depan. Lepas tu sudah letak tu kita tarik balik. Itu mana ke belakang. Tarik balik. Maka dah jadi 2 kali. Artinya kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan. Sama dengan dia. Artinya ke depan pada dia. Maka sama tak ada kira. Jadi maknanya akad kaki sebelah kanan sekali. Bilang 1 kali. Akad pula kaki kiri sekali lagi pula jadi 2 kali. Itu kiranya. Itu pada masalah langkah tu kira begitu. Agaknya zahir. Adapun perbuatan yang sedikit pada uruf dengan tiada dikosatkan bermain dan tiada pula keji. Adapun perbuatan yang sedikit, ini faham daripada mafhum, yakni perkara yang kita faham daripada dulu pada kata adapun atau memperbuatkan atau membuat perbuatan yang banyak. Yang banyak. Jadi nak batal tu perbuatan yang banyak. Nak jadi batal tu perbuatan yang banyak. Maka di sini mafhumnya sekiranya perbuatan tu tak banyak panggil sedikit. Jadi maknanya 1, 2 kira katanya sedikit. Apabila masuk yang ketiga, yang keempat, maka dah jadi banyak. 3 tu banyak. 2 masuk dalam sikit lagi. Adapun perbuatan yang sedikit tu pada uruf
Kira pada uruf. Perbuatan yang sedikit yang tiada dikosatkan bermainan. Jadi perbuatan yang sedikit tetapi dia tidak kosak bermain dengan perbuatan yang sedikit. Dan tiada pula keji. Sedikit yang tak keji. Seperti melangkah 2 kali. 2 kali itu sedikit. Dan memamuh 2 kali. Dan bergaru 2 kali. Garu bagi orang yang tidak dibala dengan gatal. Atau memalu 2 kali. Memalu 2 kali. Dengan tiada keji. Atau menanggalkan moza, kasut. Dan memakai kain dengan perbuatan yang ringan. Dia pakai kasut, dia tanggalkan kasut, dia tanggalkan, dia pakai kain. Tapi semua tu dengan perbuatan yang ringan. Dan seperti membukakan kitab. Buka kitab. Buka kitab. Kitab Mishaf Quran ke artinya buka. Dan memfahamkan barang di dalamnya. Dia baca, tengok dengan mata, dia faham, dia perhati sehingga dia dapat faham apa isi kandungan dalam kitab, makna dalam kitab. Atau perbuatan yang banyak tiada berturut-turut. Perbuatan banyak tetapi tak berturut. 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. Maka semua tu tiada batal dengan dia, dengan perbuatan yang tersebut, sembahyang tak batal. Jadi kalau perbuatan tu perbuatan anggota besar tetapi tidak banyak, maka tak batal. Artinya jadi banyak tetapi tidak berturut-turut. Dia berjalan tu kalau bilang tu 10 langkah. Jalan tu 10 langkah. Tetapi cara dianya 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. Kalau kira banyak ke tidak, jawabnya banyaklah sebab 10. Tetapi dalam 10 tu 1, 2 berhenti. Berhenti dia tu sehingga putus mualat. Tak jadi sambungan pada uruf. Tak jadi sambungan pada uruf. Maka tidak membatalkan sembahyang. Kerana, tengok. Mana dalil katanya tidak membatalkan sembahyang? Kerana adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanggung akan Umamah. Menanggung akan Umamah, cucu dia. Cucu perempuan dia namanya Umamah. Anak bagi, tak salahnya, Siti Zainab. Anak bagi Siti Zainab yang mana ketika Zainab itu meninggal, maka Nabi lah ambil bela akan cucu dia yang nama Umamah tadi. Sebab Nabi sangat sayang kepada dia sebab ibu dia dah meninggal. Maka setiap hari dia duduk dengan Nabi. Tengok. Kerana adalah Nabi menanggung akan Umamah di dalam sembahyangnya. Maka apabila sujud, dihantarkan akan dia. Apabila Nabi nak sujud, Nabi letak akan dia, akan Umamah. Dan apabila ia berdiri, diangkatkan dia. Dia dukung balik. Yang ni ditanggungkan akan dia.
telah meriwayatkan dia Bukhari dan Muslim. Telah meriwayatkan dia akan menanggung akan Umamah tu oleh Bukhari dan Muslim. Maka cerita yang tersebut itu ditanggungkan di atas bahawasanya perbuatan Nabi itu Nabi ketika dia berdiri, dia dukung, dia menanggung akan cucunya nama Umamah. Apabila dia nak sujud, nak rokok, dia letak di atas lantai. Habis apabila dia nak bangun, dia dukung balik. Maka kita tanggungkan bahawasanya perbuatan Nabi itu tidak jadi banyak. Tak jadi banyak artinya tak berturut-turut. Tak jadi banyak artinya dan tidak berturut-turut. Tanggungnya begitu. Itu dalil katanya kalau tak banyak, kalau tidak berturut-turut maka tidak membatalkan sembahyang. Perbuatan anggota besar sekiranya kalau tak banyak atau tidak berturut-turut maka tidak membatalkan sembahyang. Tetapi yang tadi itu katanya perbuatan dengan anggota besar sekiranya kalau tak banyak, sekiranya kalau tak berturut-turut tidak membatalkan sembahyang, tetapi itu dikaitkan dengan yang tadi baris yang kedua. Dia kata tiada dengan qasad, tiada qasad kan apa dia? Dengan tiada dikosadkan bermain. Kalau qasad bermain tak nanti banyak, tak nanti berturut-turut. Batal dengan mulai bergerak. Contohnya dalam sembahyang. Dia orang yang nakal-nakal tu, tengah-tengah dia duduk solat, kawan di tepi dia tu, dia nak cuik masalan, atau kawan di depan, dia buat Allah tangan pegang di belakang kawan dia ke masalan. Pada qasad dia tu bermain-main, artinya nak bergurau dengan kawan dia yang sebelah dia, yang di depan dia, maka itu adalah membatalkan sembahyang. Walaupun satu kali, walaupun tak jadi berturut-turut sekalipun. Itu kalau qasad bermain. Ini satu kali pun dah membatal. Satu kali pun dah membatal walaupun tak jadi banyak, walaupun tak jadi berturut-turut sekalipun. Dengan sebab bermain perbuatan yang dikosak dengan dia dengan perbuatan tu akan bermain haram, lagi pulanya membatalkan sembahyang. Haram lagi pulanya membatalkan sembahyang. Contohnya seorang tu dia sembahyang. Sembahyang tu ada kawan dia lalu kat tepi dia. Bukan lalu kat depan. Lalu kat tepi dia. Apabila lalu kat tepi, dia buat tangan nak halangkan. Saja nak gurau. Maka itu membatalkan sembahyang. Jadi yang tadi itu katanya tak batal perbuatan yang sedikit, yang tiada berturut-turut sani, tidak membatalkan sembahyang sekiranya kalau tidak dikosak bermain-main. Kalau kosak bermain, satu kali pun dah membatal. Jadi kalau tangan kalau tangan tu semata-mata gerak tangan tu pun membatal dah kalau dia kosak bermain. Begitu ya. Dan tiada pula tengok baris yang ketiga dia kata dan tiada pula keji. Masalahnya kalau dia sengaja buat perbuatan yang keji seperti melompat, artinya pukul nyamuk masalan. Yang tengok pada urufnya keji, tak layak dengan orang sembahyang. Keji di sini maknanya walaupun tak jadi haram pada asalnya, tetapi perbuatan itu tak layak dengan sembahyang. Maka itu
semata-mata buat perbuatan yang keji, yang tak layak dengan sembahyang itu dah membatalkan sembahyang walaupun satu kali, walaupun tidak sedikit, walaupun tak jadi berturut-turut sekalipun. Nah, itu dikait. Jadi katanya sedikit, kalau sedikit tak membatal, artinya tidak berturut-turut tak membatal. Itu kalau tidak kosak bermain. Itu kalau tak jadi keji. Nah, seperti kita memukulkan nyamuk masalah. Memukulkan nyamuk, sekiranya kalau bangkai nyamuk itu tak kena, tak menajiskan tangan, seperti kita katanya ada nyamuk sengat kat tangan kita, kita pun letak gini. Letak gini. Artinya buat gitu. Tak ada kuat sangat, tidak kuat sangat. Maka tetapi jangan bagi pecah nyamuk tu dah. Kalau pecah lekat kat tangan, jadi mutan najis pula, batal dengan sebab kena najis. Lepas tu kalau nyamuk seko, kita tapal dia dengan secara kuat, maka tapal dengan secara kuat itu masuk dalam kata perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji, maka itu membatal. Walaupun satu kali, walaupun tidak berturut-turut. Jadi pendek katanya perbuatan yang dikosak bermain, perbuatan yang keji, walaupun satu kali sekalipun membatalkan sembahyang. Yang katanya kena banyak, kena berturut-turut, itu kalau tak keji, itu kalau tak kosak bermain. Begitu ya. Kita sambung di sini. Dan jikalau mekosak perbuatan 3 perbuatan berturut-turut, maka diperbuat satu perbuatan jua, batal sembahyang. Likulli imri'in ma nawah. Dia katanya, dan jika mukosat, sengaja di dalam hati, teringat di dalam hati dia. Dia sengaja, dia kosat, dia teringat dalam hati dia, dia nak buat perbuatan yang banyak, yang berturut-turut. Contohnya dia di belakang. Dia sah di belakang, dia nak berjalan naik ke depan. Lepas tu naik di depan, dia ingat dalam hati dia, kosak dalam hati dia nak berjakah sampai di depan. Lepas tu kita kira tu tempat dia nak sampai ke depan tu adalah 5 langkah. Masalah. Lepas tu dia kosak nak berjalan 5 langkah berturut-turut. Permulaan dia nak mulai berjalan. Permulaan dia nak mulai berjalan tu, dia dah kosak dalam hati dia, dia dah buat putusan di dalam hati dia, kata dia nak berjalan sampai di depan dengan tak berhenti, dengan berturut-turut. Nak berjalan boleh 5 langkah, lepas tu berturut-turut. Kosak dia tu begitu, cadangan dalam hati dia tu begitu. Maka apabila cadangan dalam hati dianya begitu, cadangan dalam hati dianya nak berjalan 5 langkah berturut-turut. 5 tu dah banyak. 3 masalah, 4 masalah, 5 itu dah banyak. Lepas tu dia kosak nak berturut-turut. Maka diperbuat satu perbuatan yuh. Dia mulai buat tu, batal sembahyangnya. Itu dah batal. Sebab masuk dalam kata dia mulai buat perkara yang membatalkan sembahyang. Sebab masuk dalam kata dia ni membuatkan perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau nak banding seperti dia ada air di depan. Ada air di depan. Lepas tu dia ada air dalam cawan di depan dia solat. Lepas tu tengah-tengah duk solat tu dia dahaga.
Apabila dia dah gek, dia ingat dalam hati nak minum air yang ada dalam cawan di depan dia. Maka batal sembahyang dengan semata-mata Allah tangan pegang cawan. Walaupun air itu belum ditelan sekalipun. Sebab kira kata dia tu mulai buat perkara yang membatalkan sembahyang. Kenapa boleh begitu? Sebab di sini dia kosak nak buat apa? Kosak nak berjalan, masalah. Kosak nak berjalan, berjalan tu anggota besar. Kosak nak berjalan yang banyak, yang berturut-turut. Itu cadangan dalam hati dia hanya begitu. Sebab dia ada kosak, ada sengaja, ada cadangan nak buat perbuatan yang banyak, yang berturut-turut. Maka maklumnya perbuatan yang banyak, yang berturut-turut tu adalah perkara yang membatalkan sembahyang. Itu. Perbuatan yang banyak, yang berturut-turut ialah perkara setengah daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Apabila dia mulai buat walaupun tak ada nak sampai 2 kali sekalipun, maka dah membatalkan sembahyang. Jadi contohnya dia kosak nak berjalan 5 langkah berturut-turut. Jadi apabila dia akak kaki itu, kali yang pertama dia akak kaki itu dah membatalkan sembahyang. Walaupun tak ada nak sampai 3 sekalipun. Kali yang pertama dia angkat kaki nak berjakah tu dah membatalkan sembahyang. Kenapa boleh katanya batal di awal lagi? Batal sembahyang tu batal di awal lagi walaupun tak ada nak sampai 3 sekalipun. Kenapa? Sebab dia masuk dalam kata dia buat akan perbuatan yang membatalkan sembahyang. Sebab dia membuatkan perkara yang membatalkan sembahyang. Batal lah sembahyang dia. Walaupun tak ada nak sampai 3 sekalipun. Begitu ya. Kata Syekh Ramli, dikiaskan itu jua pada jika anda berkata 2 haraf. Ni pun sama. Kata Syekh Ramli, dikiaskan itu juga. Mana dikiaskan, dikira sama. Itu mana kosak berbuat perbuatan 3 kali berturut-turut. Pada jika ni pada masalah, jika hendak. Pada jika ni pada masalah, jika hendak berkata 2 haraf. Dan dikata 1 haraf. Batal sembahyangnya. Sama. Jadi kita maklum bercakap, berkata dengan 2 haraf membatalkan sembahyang kan. Memberi fahamkan artinya tidak memberi faham. Dia kalau bercakap dengan 1 haraf, bercakap dengan manusia lain daripada Nabi SAW, bercakap dengan makhluk lain daripada Nabi SAW membatalkan sembahyang. Maka bercakap dengan 1 haraf, nyata 1 haraf yang memberi faham makna, maka membatal. Tetapi kalau 1 haraf tidak memberi faham makna, maka tidak membatal. Adapun kalau bercakap dengan berkata dengan 2 haraf ke atas, memberi faham atau tidak memberi faham, maka membatalkan sembahyang. Maka dikias dengan masalah perbuatan juga, kata Syekh Ramli sama juga. Dia cadangan di dalam hati tu, hendak berkata, mana kosak dalam hati dia nak kata. Tu mana kata pada masalah jika hendak berkata ni, pada masalah jika ada cadangan di dalam hati dia nak kata 2 haraf. Contohnya dia tengah-tengah duduk solat. Ada orang minta izin nak masuk dalam rumah dia. Lepas tu dia nak kata masuk, nak suruh masuk lah. Sila masuk. Dia cadang nak kata begitulah. Cadangan dalam hati dia nak kata sila masuk.
cadangan dalam hati dianya, begitu. Maka apabila dia mulaikan keluarkan suara dia dengan satu haraf yang pertama, sebut, kalau contohnya masuk, dia nak kata masuk, maka semata-mata sebut mim satu haraf tu pun dah membatalkan sembahyang. Tak nanti kata masuk, tak nanti sebut itu dulu. Tak nanti sebut sampai dua haraf, satu haraf pun dah membatalkan sembahyang. Sebab masuk dalam kata dia mengerjakan, mulai mengerjakan perkara yang membatalkan sembahyang. Contohnya minum air tadi. Minum air tadi, air dalam cawan dia di depan, dia solat, dia qasad nak minum, ada cadangan nak minum air dalam cawan dia, cawan di depan dia. Maka apabila ada cadangan dalam hati nak minum air, maka minum air itu setengah pada perkara yang membatalkan sembahyang. Semata-mata dia hulur tangan nak pegang cawan tu, dah membatalkan. Sebab maksud kata dia mulai buat perkara yang membatalkan sembahyang. Begitu ya. Habisnya, dan jika syak ia, adakah ia perbuatan sedikit atau banyak? Contohnya, dia berjalan, dia berlangkah. Lepas tu, dia adakah 3 atau 2? Dia syak. Dia dah berjakah 3 ke, dia berjakah 2? Kalau 2 tu sedikit, kalau 3 tu banyak. Sebab perbuatan ni sikit banyak kira di 1, 2 sedikit. 3 ke atas banyak. Kalau syak 1 dan 2 itu tak payah kira dah, sebab 1 pun sedikit, 2 pun sedikit. Tetapi kalau 1, 2 macam mana? Kalau 3, 2 atau 3, tengok. Dan jika syak ia seorang, adakah ia seorang perbuat sedikit, perbuat perbuatan yang sedikit atau banyak. Contohnya, 2 ke 3? 2 atau 3? Di situ. 2 tu sedikit, 3 tu dah banyak. Iaitu dihukumkan sedikit jua. Kira kata sedikit. 2 ke 3, 2 ke 3, kira kata 2 lah. Sebab 2 tu yang yakin. 2 tu yang yakin. Kalau 1 atau 2, 1 atau 2, maka kita ambil 1. Sebab 1 tu lebih yakin daripada 2. Begitu ya. Adapun perbuatan yang banyak, yang ringan, jadi banyak tapi perbuatan tu perbuatan ringan, yakni perbuatan yang ringan, yakni perbuatan yang dibuat dengan anggota yang ringan. Adapun perbuatan yang banyak, yang ringan. Sebab perbuatan ni kira berat, ringan tu kira anggota yang dia buat. Kira dengan anggota yang dia buat. Seperti menggerakkan segala anak jari. Gerak jari itu masuk katanya ringan. Sebab tu kalau nak melambarkan orang, jangan buat gini. Jangan buat gini. Itu ni besar. Kalau buat begini, ini ringan. Walaupun 5 jari bergerak sekalipun, 4 jari bergerak sekalipun, maka itu jadi ringan. Seperti menggerakkan segala jari-jari, segala anak jari, serta tetap tapak tangan. Serta tetap tapak tangan. Maksud
Sebab kita ni kira di sendi. Ni yang ni tak bergerak. Di sini di pergelangan tak gerak. Apabila sini tak gerak, kira kata tapak tangan tu tetap walaupun tidak letak di atas mana-mana. Ni kalau kita buat begini, maka tapak tangan tak bergerak. Tak mesti letak begini. Tak mesti letak tapak tangan tetap di atas lengan satu lagi. Kita bergerak begini. Tak mesti gitu. Kalau kita nak kita letak begini. Kira katanya tapak tangan tak bergerak. Dihantarkan di atas anggota lain ke tidak diletak di atas anggota lain sama. Contohnya kalau kita nak melambarkan orang supaya dia masuk masalah, kita yang ni tak bergerak. Yang pergelangan tak bergerak. Yang atas ni saja. Itu ringanlah. Tapi kalau begini, ini besar. Seperti ia membilang tasbih dengan anak jari. Maka itu walaupun sampai 100 pun. Kita ni. Dia pegang gini. Tu jari. Tapi ibu ni pun bergerak. Jari tunjuk pun bergerak. Dalam solat lah ni. Dia buat gitu. Tapi jangan jangan gitulah gerak sampai sini. Kalau begini jari saja. Seperti ia membilang tasbih dengan anak jarinya. Tapi ada tengok dalam klip tu tasbih dia besar. Besar dia nak tarik tu kena pegang gini. Gini. Tu gerak anggota besar. Itu batal lah. Atau menggaru-garu dengan anak jarinya. Jadi dia garu, yang bergerak tu anak jari. Tapak tangan tak bergerak. Maklum ya. Dan seperti menggerakkan keluput mata. Dia kelip-kelip. Itu gerak keluput mata tu anggota ringan. Pejam celak. Keluput mata. Atau mata dia tu, biji mata dia tu, kiri kanan. Itu pun ringan. Keluput mata, pejam celak, tutup buka tu pun ringan. Atau bibir. Bibir mulut dia bergerak. Bibir mulut saja. Kalau mamuh tu, sebab mamuh dia gerak di sini, dikekang. Sebab mamuh gerak di sini, itu anggota besar. Gerak bibir mulut saja. Atau lidah. Lidah dia kiri kanan atau jela, dia jelatkan lidah. Maka ringan. Atau telinga. Kalau boleh gerak macam apa? Lembu boleh gerak kan? Yang ni. Yang ni tu ada setengah orang tu dia pandai buat gerak tu naik turun. Macam apa dia? Yang boleh gerak telinga kuda boleh bergerak kan. Sekiranya kalau gerak macam kuda buat gerak telinga tu, itu ringan juga. Atau zakar, kemaluan lelaki. Maka iaitu maka iaitu menggerakkan kelupuk mata atau bibir atau lidah atau telinga atau zakar
diperhubungkan, yakni diserupakan, dimenyerupai, diserupakan, dimenyerupaikan perbuatan yang sedikit. Jadi maknanya masuk diserupa dengan buatkan perbuatan yang sedikit. Yang sedikit, maknanya walaupun banyak kali dia pejam celak mata dia tu, kelupuk mata dia banyak kali, tapi kira kata masuk dihubung diserupa dengan perbuatan yang sedikit. Apa makna kata diserupa, dihubungkan, diserupakan perbuatan yang sedikit? Maknanya tiada batal sembahyang. Dengan sebab perbuatan yang tersebut tidak membatalkan sembahyang. Masalah lidah pula. Tetapi jika dikeluar lidahnya daripada mulut 3 kali berturut-turut, maka membatal sembahyang dengan dia. Tapi ni masalah ni ada khilaf ya. Tengok dia katanya, tetapi jika lidah ni kalau bergerak lidah dalam mulut, menggerak-gerakkan lidah, tetapi lidah tu dalam mulut, walaupun berpuluh-puluh kali sekalipun tidak ada khilaf pada tak batal sembahyang. Tetapi lidah ni kalau gerak dia keluar daripada bibir, mulut, maka itu ada khilaf. Kalau mengikut Bulkini, dia kata kalau 3 kali membatalkan sembahyang juga. Itu maknanya, tetapi jika dikeluarkan lidah, dia jela lidah dia daripada mulutnya 3 kali berturut-turut, maka batal sembahyang dengan dia. Seperti barang memfatwa dengan dia dengan batal, seperti barang yang memfatwa dengan dia dengan barang Bulkini oleh Imam Al-Bulkini. Dan setengah daripada perbuatan yang sedikit itu membunuh, umpama tumor, bunuh gutu masalan, bunuh nyamuk masalan, atau tumor masalan, binatang yang kecil-kecil. Membunuh tu masuk dalam perbuatan yang sedikit. Tapi yang tak keji lah. Seperti nyamuk. Nyamuk tu kalau kuat macam dia tapal nyamuk tu dengan kuat, kalau kena ayam pun mati. Contohnya. Maka itu keji sebab perbuatan tu tak layak dengan sembahyang. Tetapi semata-mata bunuh binatang kecil, nyamuk ke masalan, maka tidak membatalkan sembahyang. Tetapi jangan ia menanggung bangkainya. Ini masalah nyamuk. Nyamuk. Masalah nyamuk, nyamuk yang sengat kita, yang nak selamatnya jangan pukul dia lah, jangan bunuh dia lah. Itu lebih selamat. Kita halau saja. Kita tolak saja, jangan bunuh. Nak bagi selamatnya begitu. Sebab kalau kita bunuh, kalau kita salah kuat tekan, maka boleh jadi pecah. Boleh jadi mati. Apabila mati tu kalau lekat kat tangan, basah-basah dia tu jadi mutanajis. Batal sembahyang. Lagi pulanya, kalau tak pecah pun, selamatlah sembahyang tu daripada batal. Tak jadi menanggung. Lepas tu masalah pulanya, kalau kita contohnya kita begini. Kita tengah solatnya begini, tengok nyamuk sengat. Contohnya kita begini, lepas tu tengok sini nyamuk, kita pun tekan bagi dia mati. Tekan dia mati. Semut masalah, tekan dia mati. Apabila dia mati itu, kalau tengok kat tangan kita, kat lengan dia tak lekat, tapi jatuh di atas riba kita. Takut jatuh masuk dalam poket masalah, dia jatuh di atas riba kita, jadi menanggungkan bangkai, membatalkan sembahyang juga. Kalau salah kuat sikit, pecah. Lebih lagi pula nyamuk yang kenyang, pecah.
berdarah, maka membatalkan sembahyang. Walaupun darah yang sedikit dimaaf, tetapi masalah di sini tak dimaaf sebab kita sengaja mengeluarkan darah. Lepas tu, kalau tak jatuh dalam poket baju, di atas riba kita, barangkali jatuh di atas masjid. Barangkali pulaknya jatuh di dalam masjid. Kalau kita solat dalam masjid, maka jadi masuk dalam hukum membuangkan najis dalam masjid. Haram juga. Haram juga. Jadi itu, tapi nak tanyanya, membunuhkan umpama nyamuk dan tumor sana itu, boleh ke tidak dalam sembahyang? Boleh lah. Sebab masuk dalam perbuatan yang ringan, yang sedikit. Tetapi kena jaga banyak perkara. Kena jaga banyak perkara yang kalau beratnya sampai membatalkan sembahyang, tapi bukan batal dengan sebab membunuh. Takut nak jadi batal, bukan batal dengan sebab membunuh. Membunuh tu tak membatalkan sembahyang. Takut nak jadi kena najis. Takut nak jadi menanggungkan najis. Takut nak jadi menanggungkan najis. Kalau menjadi menanggungkan najis, maka membatalkan sembahyang. Tidak pun kalau sembahyang dalam masjid, takut bangkai nyamuk jatuh di atas lantai masjid. Maka jadi katanya kita membuangkan bangkai di dalam masjid. Haram juga. Sebab tu nak bagi selamat, tak payah kita bunuh. Tak payah kita bunuh. Nak bunuh tu nanti lepas solat. Kalau begitulah. Nanti di luar daripada masjid. Tapi kalau tanya pasal membunuh tu membatalkan, tidak. Tak membatalkan sembahyang. Tapi kena jaga. Tengok dia kata, dan setengah daripada perbuatan yang sedikit itu membunuh umpama tumor, tetapi jangan ia menanggungkan bangkainya. Dan dimaafkan sedikit darahnya. Darah dia tu yang sedikit dimaaf. Tetapi kalau menanggungkan bangkai itu, bangkai tubuh dia, maka jadi menanggungkan najis. Lepas tu gutu masalah. Gutu. Gutu tu kalau kita tindas dia dengan kuku, maka kulit dia, sarung dia itu najis. Sarung dia, kulit dia. Macam apa kalau yang apa dia panggil? Gutu tu apabila kita penyek dia, lepas tu sarung dia tu, kulit dia tu, itu bangkai, itu najis. Macam sarung ular, itu bangkai, itu najis. Begitu. Sebab tu kena jagalah. Nak bagi itu tak payah kita bunuh lah. Tengok. Dan haram membuangkan bangkai tumor di dalam masjid dan jika tiada berdarah sekalipun. Itu yang saya kata tadi. Nanti kita sambung balik. Pada kata dan haram membuangkan bangkai tumor di dalam masjid. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'alim wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'alna